Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kepada semua pelajar tingkatan 2, hari ini kita masuk kepada bab 5 iaitu pengangkutan di Malaysia. Okey, tajuk ni pun menarik, ramai yang tahu berkaitan dengan pengangkutan. Okey, tak kisahlah pengangkutan tu kalau dah contoh basikal pun pengangkutan. Naik motor, kereta, kapal terbang, train, LRT semua tu, monorail, kereta api. Okey, so kita pergi pada yang pertama, kita pergi pada pengangkutan darat di Malaysia. Semua tahu pengangkutan darat kan? Okey. So pengangkutan darat, apa yang awak tengok dekat jalan raya tu pengangkutan darat lah. Okey. Okey, so kalau kat sini awak boleh tengok jaringan jalan raya di Malaysia. Untuk tajuk ni, untuk yang 5.1 ni, pengangkutan darat di Malaysia ni, awak kena tahu berkaitan dengan lebuh raya utama di Malaysia. Okey. Mungkin kalau lebuh raya yang awak biasa lalu, awak tahulah. Contohnya yang familiar, Kuala Lumpur Karak, lebuh raya Pantai Timur. Okey, banyak lagi lah. Utara Selatan Persekutuan, lebuh raya Timur Barat, Kuala Kerai, Gua Musang, Kuala Lipis, lebuh raya Tun Razak, lebuh raya Pan Borneo, okey. Dan sekarang ni masih dalam pembinaan. Kalau kat Raub tu kan ada lebuh raya yang sedang dibuat. Nanti awak akan tengoklah, sekarang ni masih dalam pembinaan. Okey. Okey, terdapat berapa jenis jalan di negara kita? Jalan raya persekutuan, jalan bandaran, jalan berturak, jalan tidak berturak. Berturak tu maksudnya ada tar lah. Tidak berturak tu jalan merah, tak ada tar. Okey. Ni dia ada tunjuk kat sini ya, lebuh raya Pan Borneo. Okey, awak boleh tengok kat sini. Seterusnya jaringan landasan kereta api di Malaysia. Okey, landasan kereta api yang pertama. Ni dari Taiping ke Port Well. Ni dalam sejarah pun awak ada belajar ya. Okey, banyaklah landasan kereta api tumpat, landasan kereta api sebenarnya Malaysia ke Nganjur dari Padang Besar, Perlis ke Johor Bahru ada. Okey, banyaklah. Lepas tu stesen Central Kuala Lumpur. Ni biasa kalau yang biasa duduk KL, yang biasa naik train semua tu, mungkin dia tahulah. Okey. Stesen kereta api Gemas, KTMB, okay, kereta api Tanah Melayu. Kalau ada belah KL sana, Selangor, dia mungkin tahu. Okey, pengangkutan udara dan air di Malaysia. Okey, tadi dah pengangkutan kereta api. Ini kita pergi pada pengangkutan udara dan air. Okey, pengangkutan udara semua tahu, mestilah kapal terbang. Okey. So, kapal terbang dia ada domestik dan antarabangsa. Domestik maksudnya kapal terbang tu dia bawa penumpang melalui pengangkutan udara, kapal terbang dalam negara Malaysia sahaja. Tapi kalau antarabangsa, dia bawa juga melibatkan negara-negara lain. Okey, contoh nak pergi mana? Banyaklah negara-negara Arab, Amerika, okey, tu yang boleh dibawa. Okey. Ni contoh antara lapangan terbang antarabangsa ya. Yang dibagi ni ialah lapangan terbang antarabangsa yang ada antarabangsa. Yang kita kalau nak pergi luar negara, lapangan terbang yang boleh kita naik dekat mana? Okey, dekat Langkawi, Pulau Pinang. Okey, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ataupun dekat KLIA tu. Sekarang ni ada yang dua kan, KLIA 1, KLIA 2. Okey. Okey. KLIA tu dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia lapangan terbang antarabangsa. KL Kuala Lumpur, I International, A Airport. Okey. Lapangan terbang antarabangsa Senai, Johor. Okey. Ni ada banyak lah. Okey, dia tunjuk dalam peta ni lapangan terbang. Okey, sebenarnya pelabuhan utama ni pengangkutan air lah, pelabuhan utama. Okey, banyaklah pelabuhan, tempat persinggahan urusan perdagangan lah. Okey, dia ada dekat pelabuhan Pulau Pinang, pelabuhan Kuantan, pelabuhan Kelang, okey, atau awak panggil Port Kelang. Port tu pelabuhan lah.
Okey, ciri-ciri pelabuhan terletak di kawasan perairan terlindung, jaringan pengangkutan, okey ada jaringan pengangkutan lain. Okey, Pelabuhan Tanjung Pelepas, okey, ada juga kat sini. Pelabuhan Kontena Teluk Sepanggar, okey, belah-belah sini Sabah. Pelabuhan Bintulu, okey, Sarawak. Okey. So, dia dapat simpul kat sini yang pengangkutan darat, dia ada ni lah. Bas, taksi, LRT, MRT, ETS. Okey, jalan ni untuk yang jalan raya ni jalan kereta api. Kalau air pula dia ada ferry boat. Udara ada kapal terbang. Okey, itu ringkasan dia punya. Okey, faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan. Okey, apa yang menyebabkan pengangkutan tu ada wujud kat Malaysia? Sebabnya bentuk muka bumi. Okey, kalau bentuk muka bumi sesuai lah untuk buat jalan raya, jalan darat. Contohnya bentuk muka bumi yang berbukit bukau macam dekat Sarawak, Sabah. Jadi tak berapa sesuai untuk buat jalan raya, jalan darat. Susah ya. Jadi kalau yang tanah yang lebih rata ataupun tanah pamah sesuai untuk jalan raya, okey, jalan darat. Okey, kemajuan teknologi pun mempengaruhi pengangkutan. Kalau teknologi tak ada, macam mana nak buat jalan, nak buat tar pun tak tahu sebab tak tahu macam mana bancuhan simen ke apa kan. Okey. So ini dasar kerajaan yang nak adanya jaringan pengangkutan. Seterusnya kegiatan ekonomi. Kalau ekonomi kita tak maju, tak ada negara tak ada duit pun tak boleh buat juga. Okey. Seterusnya kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di Malaysia. Banyak. Yang ni pun awak boleh fikir sendiri. Contoh, kepentingan pengangkutan darat sebab nak bawa penumpang, tingkatkan darjah ketersampaian. Maksudnya mempertingkatkan darjah ketersampaian tu maksudnya untuk meningkatkan ataupun nak bagi cepat sampai lah. Macam tu lah istilah dia. Pembangunan wilayah koridor ekonomi, membangunkan bandar satelit, meningkatkan sektor perniagaan, membangunkan kawasan sekitar. Okey. Tu antara kepentingan dia. Kepentingan pengangkutan udara. Okey, kalau tadi kepentingan pengangkutan darat. Okey, ini kepentingan pengangkutan udara, menggalakkan integrasi nasional. Integrasi tu maksudnya pergerakan lah. Okey, boleh dia bergerak ke mana-mana. Okey, antara negara dengan negara lain. Contoh, meningkatkan darjah ketersampaian tu mudah sampai maksudnya. Kepentingan pengangkutan air pula menghubungkan kawasan pedalaman, mengendalikan urusan perdagangan, membawa penumpang dan barangan. Dan kata lain, kepentingan pengangkutan tu yang sama, setiap jenis pengangkutan mesti bawa penumpang dan atau barangan. Itu yang utama, poin utama. Okey, kepentingan pengangkutan awam pula. Okey, kenapa perlu naik bas, taksi? Okey, pengangkutan awam lah tu, train apa semua. Okey, untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas. Kalau semua naik pengangkutan awam, tak naik pengangkutan sendiri, mengurangkan kesesakan lalu lintas. Tak banyaklah kereta kat jalan raya. Contohnya memajukan industri pelancongan, mengurangkan kos, mempertingkatkan darjah ketersampaian. Yang ni pun kepentingan untuk semua jenis pengangkutan, mesti untuk mempertingkatkan darjah ketersampaian. Sama juga tadi, membawa penumpang atau barangan, mengurangkan pencemaran udara, mewujudkan peluang pekerjaan. Okey. Seterusnya, amalan pengangkutan lestari. Pengangkutan lestari itu pengangkutan yang mesra alam lah. Okey, mengurangkan kos bahan api. Kepentingan sistem pengangkutan yang lestari ni maksudnya mesra alam, mengelakkan kesesakan lalu lintas, mengurangkan pelepasan bahan pencemar ke udara, meningkatkan keselamatan pengangkutan awam, mengurangkan hakisan, meminimumkan kemusnahan flora dan fauna. Okey, pengangkutan lestari, contoh pengangkutan lestari yang tak mencemarkan alam, contohnya train, LRT, tak ada asap kan, sebab itulah. Ataupun kereta hybrid yang menggunakan dia guna air, hydro. Okey, sebab tu nama dia hybrid, jadi tak ada asap, dia mesra alam. Ni contoh penggunaan kereta elektrik dan hybrid. Okay, hybrid ni guna di-charge elektrik ya. Okay, seterusnya berkongsi kereta. Itu amalan pengangkutan lestari, sebab nak mengurangkan pencemaran, dikongsi kereta. Nak pergi kerja, nak pergi sekolah, okay, naik sama-sama, tumpang. Macam tu lah. Okay, yang tadi berkaitan dengan cikgu cakap yang hybrid, hydro silap ya. Okay, dia sebenarnya di-charge.
Okey, guna ni tenaga elektrik. Okey, seterusnya penggunaan-penggunaan awam. Okey, penggunaan awam juga dapat melestarikan alam, maksudnya mengurangkan pencemaran. Sebabnya bila ramai menggunakan penggunaan awam, tak guna penggunaan sendiri, jadi asap lebih kurang lah. Tak banyak. Okey. So, itu saja untuk tajuk yang ni. Cikgu nak awak salin yang ni, nota imbas kembali ni. Okey, yang ni. Tulislah tajuk dia dulu tajuk bab 5 apa? Pengangkutan di Malaysia. Lepas tu barulah salin nota ni. Salin semua ni. Okey. Okey, so cukup saja untuk hari ni. Okey, salin semua ni nota ni. Okey, tulis tajuk penuh. Okey. Jadi apa-apa tak faham boleh WhatsApp cikgu. Okey, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.